爱的弟兄姐妹们，主日平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. 耶稣复活了，他是真神，是活神。 Yesus telah bangkit. Dia adalah Allah yang hidup, yang sejati. 无论我们是在这里还是在家中，让我们一同来敬拜、赞美我们的神。 Baik kita di sini maupun kita di rumah, marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan. 让我们一同起立， Mari kita bangkit berdiri. 我们侍立在我们的神面前， Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. 我们默祷。 Kita saat teduh.诗篇117篇1到2节，万国啊，你们都当赞美耶和华；万民啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大施慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。 Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 感谢神，他是配得我们赞美和敬拜的神。 Puji syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah. 因为他的慈爱永远长存。 Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. 让我们以心灵诚实来敬拜我们的神。 Mari dengan hati yang tulus kita menyembah Dia. 我们一同来唱诗《圣教诗歌》第27首。 Kita 真 nyanyikan 神之爱， pujian dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. 真神之爱伟大无穷，高是笔墨难以形容，高超出心声难语，长阔高深是无相同，是主为罪堕入应用，是千万次拯救，是无罪人有神好，是免一切罪有，爱神之爱何等丰富，伟大无限无量，永远坚定，永远不变，你是圣徒荣耀。世事长生，变化无尽，君王卑微，转眼即逝，自然如今，君绝神圣，万
起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的阿爸父神，圣洁的主，我们赞美你，感谢你。 Allah yang kudus, Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. 你的爱永不改变， Kasih-Mu tidak berubah. 感谢你拣选我们这些不配的人，可以坦然无惧的来到你面前来敬拜你。 Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami yang tidak layak ini boleh datang ke hadapan Tuhan. 愿你来带领我们的敬拜，使我们的敬拜能够讨你的喜悦。 Biarlah Engkau menyertai ibadah kami hari ini sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. 愿我们能够成为合你心意的人。 Sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. 赞美感谢，奉主耶稣基督的圣名， Kami memuji bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，请坐。 Jemaat sekalian dipersilakan duduk. 亲爱的弟兄姐妹们，近来这些日子，您跟神的关系怎么样呢？ Jemaat sekalian, saat ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? 是能够继续的向前，还是有些疲倦灰心的呢？ Apakah kita terus maju ataukah kita lelah dan tawar hati? 无论我们每一个人的光景如何，让我们一同来仰望我们的主耶稣基督。 Dalam kondisi apapun kita saat ini, mari kita hanya berharap kepada Tuhan. 我们一同来唱一首诗，预备我们的心进入认罪的祷告。 Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki pengakuan dosa. Kita menyanyikan satu pujian. 圣教诗歌174首，当 KPPK 转眼仰望耶稣。 174, pandanglah pada Yesus. 亲我即是富困倦烦恼，前无光明黑暗满途，只因仰望主救的光明，生命都自由丰富。 Dipersilakan berdiri.每一个人现在安静在神的面前。 Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. 我们来为着自己做认罪的祷告。 Kita mengaku akan dosa kesalahan kita secara pribadi.
巴父神啊，求 Ya 你来 Bapa, 怜悯我们。 kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. 当我们再一次来到你圣洁的光中的时候，我们 Pada 发现我们是 waktu- 何等的罪人。 Pada waktu kami datang di dalam kudus-Mu Tuhan, kami tahu betapa berdosanya kami. 我们发现我们多么的可怜，因为我们常常在罪当中打滚，我们还不知道。 Kami mengetahui bagaimana kami begitu masuk ke dalam kejahatan dan dosa-dosa kami. 有时候我们的心越来越刚硬，越来越远离你，我们也还都不知道。 Terkadang hati kami sudah semakin jauh daripada Tuhan, kami pun tidak tahu ya Tuhan. 求你怜悯我们，求你光照我们，求你使我们回转到你的面前。 Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami dan biarlah kami boleh berbalik kepada Tuhan. 神啊，掩面不看我们的罪过。 Ya Tuhan, Engkau tidak melihat pelanggaran kami. 主啊，我们可以凭什么来到你的面前呢？ Dengan apakah kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan? 是凭着耶稣基督在十字架上所流的宝血。 Hanya dengan darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. 谢谢你，我们需要每一天，我们需要再一次的来到你面前，靠着你的宝血。 Kami mau Tuhan setiap saat datang kepada Tuhan hanya mengandalkan darah kudus-Mu itu. 求你向我们每一位施恩， Biarlah Engkau memberkati setiap kami. 让我们可以回转，常常的愿意回转到你面前。 Sehingga kami boleh hidup sungguh-sungguh hanya berbalik kepada Tuhan. 也感谢你十字架的恩典不断的领导我们。 Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan yang terus-menerus terhadap kami. 让我们无论在生命当中的哪一个阶段，我们当仰望我主耶稣基督， Dimanapun kami berada, kami boleh hanya berharap kepada 因 Tuhan. 为离了你，我们就不能做什么。 Karena meninggalkan Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. 主啊，我们感谢你，赞美你。 Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. 祷告祈求奉主耶稣基督宝贵的圣名， Bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，我们继续站立。 Kita tetap berdiri. 罗马书第5章8到9节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。” Ayat janji pengampunan dosa dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 感谢神免去他的愤怒。 Puji Tuhan karena telah menghilangkan kemarahan-Nya. 让我们一同来感谢那拯救我们的神。 Mari kita bersyukur untuk Allah yang telah menyelamatkan kita. 我们带着感恩的心来唱圣教诗歌第49首，感谢神。 Dengan hati bersyukur kita menyanyikan pujian dari KPPK 49. 感谢神是我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神常与我同在，感谢神一切恩惠，感谢神是温暖春天，感谢神纪念究竟，感谢神我在我眼泪，感谢神赐我爱你。感谢神，我们有从神而来的真正的平安和安宁。 Puji Tuhan kita mempunyai damai sejahtera dan ketenangan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. 让我们这个时候也与历代众圣徒一同来宣告我们的信仰，使徒信经。 Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死、埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，
升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。弟兄姐妹们，请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 感谢神，现在是我们听神话语的时间了。 Puji Tuhan, saat ini adalah kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 真感恩，今天在我们当中证道的是赖文庆牧师。 Bersyukur hari ini yang memberi khotbah hari ini adalah Pendeta Freddy Lai. 神的话的确能够塑造我们更像主耶稣基督。 Biarlah firman Tuhan dapat membentuk kita untuk serupa dengan Tuhan Yesus. 愿我们每一位都能够有温柔的心来领受神的话语。 Dengan hati yang lembut kita menerima firman Tuhan. 我们一同带着祷告的心来唱一首很美的歌。 Dengan hati yang berdoa kita menyanyikan satu pujian. 预备我们的心进入听道的环节。 Mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. 圣教诗歌248首，凭你一行主。 KPPK 248. Kehendakmu, oh genapkanlah.主内弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari sekalian. 非常感谢主的恩典，今天带领我们大家回到主的圣殿来敬拜主。 Kita sungguh bersyukur karena pada hari ini kita dapat sekali lagi kembali ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. 在这里祝福大家身心灵在主里安康。 Di sini kita berharap supaya kita semua diberikan kedamaian dalam Kristus. 愿大家今天都能够在主的面前蒙恩。 Dan supaya kita semua dapat diberkati dalam Tuhan. 在我们还没听到之前，让我们一起在祷告中再次预备自己。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. 天父上帝，我们感谢你的恩典。 Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat dari Tuhan. 我们带着一颗渴慕的心来就近你。 Kami datang dengan kehadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. 恳求主，你今天在我们敬拜你的时候对我们说话。 Dan biarlah hari ini Engkau dapat berbicara kepada kami semua. 让我们今天靠着主你的恩典，我们能够明白你的真理。 Dan dengan pertolongan Tuhan kami dapat mengerti kebenaran dari firman Tuhan. 圣灵自己带领我们进入你的真理， Biarlah Tuhan sendiri membawa kami masuk ke dalam 也 kebenaran-Mu. 保守每一个弟兄姐妹今天都能够领受主你话语带给我们的亮光， Dan biarlah kami juga dapat menerima terang dari Tuhan. 给我们一颗顺服的心，能够继续的跟随你。 Dan supaya kami diberi hati yang taat terus mengikut kepada Tuhan. 我们如此等候仰望你， Dan biarlah kami terus bisa
melihat, memandang kepada 求 Tuhan. 你赐福你台上2位仆人，让他们能够同感一灵，将你信息传开。 Tuhan juga yang tolong 2 hamba-Mu di mimbar yang supaya dapat satu suara memberitakan firman-Mu dengan benar. 奉主耶稣基督的名，我们这样的祈祷， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我们刚刚庆祝主的复活， Nah, kita baru saja merayakan kebangkitan dari Tuhan. 所以在此也顺便祝福大家复活节蒙恩。 Jadi di sini saya juga memberikan ucapan Paskah, selamat Paskah kepada kita semua. 当普世的教会在纪念主的受难，也在庆祝主的复活的时候， Jadi pada saat kita semua merayakan kebangkitan Tuhan dan juga mengingat kematian Tuhan, 我相信这一切都能够激励我们信徒的信心和灵命的成长。 nah saya yakin ini akan memberikan kepada kita sebuah pembaharuan dalam iman kita dan juga pertumbuhan rohani kepada kita semua. 同时呢，也给世界一个有突破性的一个信息。 Dan ini juga adalah sebuah berita yang merupakan terobosan kepada dunia kita. 他们也很好奇的想知道，主耶稣真的复活吗？ Dan orang-orang di dunia ini akan bertanya-tanya apakah sungguh-sungguh Yesus telah bangkit. 在主耶稣复活那么多的证据里， Nah, ada begitu banyak bukti-bukti bahwa Yesus bangkit. 那其中的一个证据呢，是在你在我的身上。 Tapi bukti yang paling utama itu adalah ada dalam diri saudara dan saya. 就是我们活出复活的果子。 Yaitu kehidupan kita di mana kita menggambarkan kehidupan dari buah kebangkitan Tuhan. 这就是今天我们要思想的一个信息。 Nah, jadi ini adalah sebuah berita yang akan kita renungkan di pagi hari ini. 罗马书第7章第4节告诉我们， Di Roma 7 ayat yang keempat memberitahu kepada kita, 他说：“我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活，叫我们结果子的神。” Roma 7 ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. 请大家特别注意到说，我们与基督同死在十字架。 Nah, kita perhatikan di sini bahwa kita telah mati oleh tubuh Kristus. 意思是说，我们基督为我们死在十字架上，我们因为相信基督，也与他同死在十字架上。 Jadi artinya adalah Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib dan kita juga sudah mati bersama-sama dengan Kristus. 就是借着耶稣基督的死呢，把我们从律法下救赎出来了。 Jadi kematian Kristus di kayu salib itu telah menyelamatkan kita dari hukum Taurat. 本来我们应该受刑罚， Karena sesungguhnya kitalah yang harusnya menerima kematian itu. 但是因为耶稣基督死在十字架上，代替了我们受了刑罚， Tapi Yesus yang mati di atas kayu salib itu menggantikan kita menerima kemarahan Tuhan. 所以我们就脱离了律法下所要求我们所应得的刑罚。 Jadi kita bisa lepas dari hukum Taurat yang harusnya terjadi kepada 那 kita. 么从此以后呢，我们就不在律法以下了。 Nah, jadi setelah itu kita sudah tidak lagi tinggal di bawah hukum Taurat. 我们过着一个新生的一个生活。 Dan kita punya kehidupan yang baru. 这新的生活呢，不是属于律法，而是属于耶稣基督。 Dan hidup baru ini sudah lagi tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah Kristus. 是不是就是这样就结束了吗？ Nah, apakah setelah ini sudah berakhir ini aja? 当然不是 Bukan. 就是从那个时候开始呢，我们就属于基督。 Dari dulu itu kita sudah adalah kepunyaan Kristus. 既然我们属于基督，我们的里面的生命就是不是过去的生命了。 Dan di dalam Kristus maka hidup kita pun juga adalah buah dari Kristus. 就是不是过去的生命 Bukan hidup yang sudah berlalu. 我们 Bukan hidup 新 yang 的 dulu. 生命是活出基督来。 Tapi hidup kita sudah menggambarkan Kristus. 这活出来的生命呢，就是我们接触的这个复活的果子。 Dan hidup kita juga sudah menunjukkan buah-buah dari kebangkitan Kristus. 世界上最厉害的武器是能够置人于死地。 Jadi
weapon yang paling berkuasa di dunia ini adalah bisa membuat Ya, senjata yang paling dahsyat di dunia ini hanya dapat mematikan manusia. 但是基督使我们复活了。 Tapi Kristus sudah bangkit. 我们还记得这令我们难忘的一个事件，就是911事件了。 Jadi ada sebuah kejadian yang sangat sulit untuk kita lupakan semua, yaitu 9/11. 我相信我们世界上没有一个人可以忘记这个非常沉痛的一个事件。 Saya yakin tidak ada orang yang bisa melupakan kejadian yang sangat mengejutkan ini. 死亡的人数已经超过了1000人以上。 Dan orang-orang yang mati dalam terorisme ini lebih dari 1000. 所以这是我们非常给我们很大的一个震撼。 Jadi ini adalah sebuah kejadian yang sangat-sangat mengejutkan bagi kita semua. 我记得在911事件的第2年，有朋友带我到现场，就是911事件的现场来看。 Jadi saya ingat di tahun kedua setelah kejadian ini, saya dibawa oleh teman saya datang ke tempat kejadian ini. 还有很多人把鲜花献上给他们失去的亲人。 Dan pada saat itu masih ada begitu banyak orang yang menaruh bunga yang masih menyedihkan kejadian ini. 死亡使人感到非常的痛苦。 Dan orang-orang yang di kematian ini adalah satu hal yang begitu menyakitkan. 没有一个人没有一个人可以面对死亡而不战惊害怕。 Dan tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dan tidak mengalami ketakutan. 失去亲人的那一种的伤痛是没有东西没有办法去用任何的东西来取代。 Dan rasa sedih dari kehilangan ini, dari kematian ini juga tidak ada yang bisa menolong. 没有一个人可以突破死亡。 Nggak ada orang yang bisa kemudian lepas dari kematian. 今天在这个现场已经成立了一个纪念馆。 Dan di tempat kejadian itu sekarang sudah menjadi sebuah memorial. 每一年有多少的人，他们来到这个纪念馆，想到他们失去的亲人，而感到非常的痛苦，非常的难过。 Dan setiap tahun masih ada banyak orang yang datang ke tempat itu, mereka menangisi orang-orang yang yang kehilangan di sana. 在发中的这个女士当然她来到这里，想到她所失去的亲人，还是感到的那么难痛。虽然已经经过了那么多年，但是还是那么的难过。 Nah, orang-orang ini meskipun mereka sudah lewat bertahun-tahun, tapi mereka masih mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. 今天科技的昌明能够制造很多我们今天生活的便利，但是人不能处理就死亡的问题。 Jadi kita sudah bisa melakukan banyak hal, tapi kita tidak bisa lepas dari kematian ini. 也没有一个东西能够使死去的人活过来。 Dan tidak ada satu hal apapun juga yang bisa mengembalikan orang yang sudah meninggal untuk kembali hidup. 但是也没有一个人可以把那一种的伤痛从我们的记忆力中消除。 Tapi juga tidak ada orang yang bisa kemudian menghilangkan memori kehilangan ini dari dalam diri kita. 在这个纪念馆里有一句话这么说 Nah, di memorial ini ada satu kata yang mengatakan,：“No day shall erase you from the memory of time。”就是没有一天能把你从时间的记忆里消除。 ada tulisan bahwa tidak ada satu hari pun yang akan menghilangkan kamu dari memori dari waktu. 所以死亡的伤痛是今天人无法处理的一个问题。 Jadi kesedihan dari kehilangan, dari kematian itu adalah satu hal yang tidak bisa kita selesaikan sampai sekarang. 只有一个人 Hanya 战胜了死亡， ada satu orang yang kemudian dapat mengalahkan kematian. 他就是主耶稣基督。 Dan dia adalah Yesus Kristus. 他复活了， Dia telah bangkit kembali. 无论你相信或是不相信， Apakah saudara percaya atau tidak percaya, 我们都不能否认一个事实： kita tidak bisa kemudian tidak setuju pada satu hal, 在人类的历史中只有一个人， bahwa sepanjang sejarah kita hanya ada satu 千年以 orang. 来不断的在宣传他复活了。 Selama beribu-ribu tahun tidak pernah berhenti mengabarkan berita bahwa dia telah bangkit. 在哥林多前书第15章第56、57节这么说：
Di 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57 mengatakan, 他说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的度垢在哪里？死的度垢就是罪，罪的权势就是律法。” dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 我们非常感谢主的恩典。 Kita sangat bersyukur kepada berkat dari Tuhan. 没有一个人可以战胜死亡， Tidak ada satu orang pun yang bisa 但是耶稣基督的 mengalahkan 复 kematian. 活 Tapi kebangkitan Yesus 使他得胜了死亡。 itu menggambarkan kemenangan Yesus atas kematian. 我们可以这样的说，耶稣基督的得胜，因他复活的权柄得胜了，成为了今天我们每一个被救赎的人的得胜。 Kita bisa mengatakan bahwa kemenangan Yesus atas kematian itu memberikan kepada kita semua kemenangan juga atas kematian. 我再次强调说，主耶稣基督因他复活的大能得胜了，也成为了在律法下蒙救赎的信徒的得胜。 Jadi kuasa Yesus menang atas kematian itu juga memberikan kepada kita kuasa untuk menang dari hukum Taurat dan kemenangan atas kematian juga. 简单的来说，耶稣基督的得胜是我们的得胜。 Jadi dengan kata gampangnya adalah kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. 但是更使我们感恩的一样是， Tapi hal yang membuat kita juga bersyukur kepada Tuhan, 因为圣经这样说，他亲身了担当我们的罪，使我们既然在罪中死，也得以在他衣上活。因他受的鞭伤，我们得了医治。 jadi karena Ia sendiri Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 他是用他自己的死来取代了我们接受神的刑罚。 Jadi Tuhan sendiri menggunakan kematiannya untuk menggantikan kita menerima hukuman. 所以在加拉太书第2章第20节说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因神的儿子而活。他是爱我，为我舍己的。” Jadi di Galatia 2 ayat 20 juga dituliskan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 我们今天因为领受了主复活的生命， Jadi karena kita sekarang sudah menerima hidup yang diberkati ini, 我们不在律法以下了， kita juga tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. 所以我们的生命是为了耶稣基督复活的生命而活。 Jadi hidup kita itu harus hidup bagi kebangkitan Tuhan, bagi Yesus. 而复活的耶稣基督，他至今还是爱我们。 Dan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu dia mengasihi kita. 在哥林多前书第15章58节， Di Korintus 15 ayat 58有一句非常宝贵的一句话， ada satu kalimat yang sangat-sangat berharga, 这就是提醒我们复活以后的生命是怎么样的一个生命。 yaitu mengingatkan kita bahwa hidup yang sudah bangkit itu, hidup baru itu seperti apa. 在哥林多前书第15章58节说：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，要常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里不是徒然的。” Jadi dikatakan di sini bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 我们又回到我们的主题信息里面，那复活的生命是怎么样的复活的果子是怎么样的一个果子呢？ Jadi kita kembali ke tema kita pada hari ini, yaitu buah kebangkitan itu adalah buah yang seperti apa? 既然我们的生命已经不是过去的生命了， Kalau hidup kita sudah bukan lagi hidup yang dulu, 我们因为耶稣基督的复活，已经过了一个得胜的生活。 bahwa karena setelah adanya Yesus kita telah punya hidup yang 那么 baru, 得胜的生活是怎么样的一个生活呢？ maka hidup yang sudah kemenangan ini adalah hidup yang seperti apa? 我今天特别要提到2点， Saya hari ini mau memberikan 2 poin. 就是这个复活的果子是有信心、有爱心、
在盼望中过着得胜的生活。 Yaitu hidup dengan buah kebangkitan ini adalah hidup yang berkemenangan dalam iman, kasih, dan pengharapan. 这是今天诗人要看的一个果子。 Yaitu adalah buah kebangkitan yang harus dilihat oleh orang-orang dunia. 他们相信耶稣基督复活，或是耶稣不复活的证明是在你在我的身上。 Karena bukti mereka bisa melihat apakah Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit atau tidak bangkit, itu ada di dalam diri saudara dan 一个 saya. 信徒，当他的信心能够经得起考验， Pada saat iman orang Kristen dapat kemudian melewati percobaan, 这就是复活的果子。 ini adalah bentuk dari buah kebangkitan. 刚才我们提到有那么多令我们感到非常沉痛的往事，就是失去亲人的那一种的沉痛。 Tadi kita melihat ada kematian yang membawa kesakitan yang begitu luar biasa. 也今天在今生有那么多的事，可能令我们感到灰心失望。 Dan dalam dunia ini juga ada begitu banyak hal, begitu banyak kesulitan yang membuat kita merasa begitu sedih, begitu stres. 这些年来，我们信主， Dan kita percaya kepada Kristus bertahun-tahun, 但是呢，我们也经历了很多生活中的考验。 tapi kita juga mengalami kesulitan dan juga percobaan dalam kehidupan kita. 常常使我们感到我们信心也会动摇。 Dan kita merasa kadang-kadang iman kita juga digoyangkan. 当我们向世人宣告说基督耶稣已经复活了， Tapi kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit. 当我们向世界上的人告诉他们，我们四周围的人告诉他们说耶稣复活了， Dan kita harus memberitahu kepada semua orang di sekitar kita bahwa Yesus memang sudah bangkit. 我们怎么能够证明呢？ Bagaimana caranya kita membuktikan kepada mereka? 就是当我们的信心能够经得起考验。 Kita harus memperlihatkan bahwa iman kita itu tahan terhadap segala percobaan. 在我们面对困难的时候， Pada saat kita menghadapi 在我 kesulitan, 们生活中遭受到种种的压力， pada saat kita menghadapi tekanan hidup, 我们的信心不动摇， kita memperlihatkan bahwa iman kita tidak goyang. 我们还是忠心的跟随主。 Bahwa kita masih dengan tekun, dengan fokus memandang kepada Tuhan. 在你感到你最困难的时候，你还是信靠主， pada 这 saat 就是你信心经得起考验了。 Pada saat kita merasa ada dalam titik kehidupan yang begitu sulit, kita masih bersandar kepada Tuhan, itulah bentuk dari iman kita. 我们的爱心也会因为好多的问题、好多非心失望的事，能够会渐渐的冷淡。 Dan juga 我们 mungkin 的爱心 kasih kita juga karena satu dan hal yang lain dapat kemudian goyang. 会冷淡，我 Menjadi 们的信心会冷淡，面对好多的问题。 mungkin kita 冷淡就是慢慢的tawar hati ya. jadi kita kadang-kadang juga jadi tawar hati karena ada kesulitan dalam hidup kita. 我们信心要不但经得起考验，我们的爱心也是要经得起考验。 Jadi iman kita harus tahan terhadap pencobaan, kasih kita pun juga harus tahan terhadap pencobaan. 在你感觉到你最不能够爱别人的时候，你还是有爱心爱你四周围的人。 Jadi di saat-saat kondisi di mana kita merasa kita tidak bisa mengasihi orang lain, kita harus tetap mengasihi mereka. 因为耶稣基督已经爱了我们，他先爱我们，先服侍了我们。 Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. 我们的盼望也要经得起考验。 Pengharapan kita juga harus melewati pencobaan. 当事情很顺利的时候， Jadi pada saat kita semuanya baik-baik saja, hidup kita lancar, 当然我们会很容易的赞美主。 tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. 但是当我们的人生面对很多不如意的事情， Tapi pada saat kita menghadapi kesulitan dan juga tekanan hidup, 比如来说，我们面对疾病的缠绕 contohnya kita mengalami kesakitan, penyakit, 比如说我们的事业工作遭受到很多的挫折，遭受到很多的打击。 contohnya kita mengalami tekanan dalam pekerjaan kita, 我们面对很不如意的事情， kita mengalami hal-hal yang sulit, 当我们所爱的人离开我们的时候， pada saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita, 当我们面对生死离别的时候， pada saat kita 我们面对
我们面对生死的别离，就是说，当我们所爱的亲人离开我 pada 们的 saat 时候呢， kita mengalami ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, 我们是否还是有盼望？ apakah kita masih punya pengharapan kepada 就 Tuhan? 是任何的事情都不能把我们的盼望这个拿去 Nah, hal-hal ini harusnya tidak bisa membawa pengharapan kita dari Tuhan. 因为我们的盼望是耶稣基督的复活。 Karena pengharapan kita ada di dalam kebangkitan Yesus. 在这个疫情的期间，有那么多我们所认识的人离开了我们。 Jadi di tengah kondisi pandemi kemarin banyak sekali kita melihat ditinggalkan oleh orang-orang. 在教会我们认识很多在教会很殷勤服侍主的弟兄姐妹，在教会有很多很爱主也很殷勤服侍主的弟兄姐妹。 Bahkan di gereja juga ada banyak orang-orang yang mengasihi Yesus, yang pelayanan kepada Tuhan. 但是因为疫情的缘故，他们也蒙主了恩召。 Tapi karena pandemi mereka juga kemudian dipanggil oleh Tuhan. 我们如何接受这个事实呢？ Bagaimana kita bisa kemudian mengerti hal ini? 我们常常问的一个问题 Kita sering kali bertanya kepada 那么 Tuhan 既然我信了主 bahwa kita percaya kepada Kristus, 我们应该一帆风顺，一路走过来都是很顺利、很好的。 maka bukankah seharusnya hidup kita semuanya lancar-lancar saja? 但是呢，事实不如此。 Tapi sesungguhnya nggak seperti ini kejadiannya. 神也许可一些的困难、一些的伤痛、一些恶劣的环境领到我们。 Tuhan juga membiarkan hal-hal yang tidak baik atau kesulitan terjadi. 也考验我们的信心，考验我们的爱心，考验我们的盼望。 Nah, itu untuk kemudian menguji iman kita, kasih kita, dan juga pengharapan kita. 但是就是因为这个考验，使世人看见耶稣基督复活了。 Tapi karena ujian-ujian ini kita bisa orang dunia lain bisa melihat bahwa benar Yesus memang sudah bangkit. 因为耶稣已经复活了，所以我们经得起这些的考验。 Karena Yesus sudah bangkit, maka kita sebagai orang Kristen pasti bisa melewati semua ujian ini. 在任何的问题里，我们的信心不动摇， Dan di tengah segala kesulitan kita, iman kita tidak goyah. 我们的爱心还 Kasih 不会 kita 改变。 dan kasih kita tidak akan berubah. 就是在最不好的环境之下，我们还能够有盼望的活下去。 Dan di kondisi-kondisi yang paling sulit pun kita masih punya pengharapan untuk terus 那么 hidup. 世人就知道耶稣真的复活了。 Nah, dengan ini maka orang dunia lain akan melihat bahwa 因为 benar Yesus sudah 因为 bangkit. 如果耶稣不复活的话， Karena apabila Yesus tidak bangkit, 我们跟他们一样。 maka kita akan sama seperti orang 今 lain. 天最成功的一个人， Hari ini orang yang paling sukses 最终也是失败， pada akhirnya juga pasti akan gagal. 因为没有一个人可以突破死亡。 Karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kematian. 假如我们能够因为耶稣的复活突破了这个死亡的暗影， Apabila kita karena Tuhan dapat mengalahkan kematian ini, 他们就相信耶稣复活了。 maka pasti orang dunia lain juga akan percaya bahwa Yesus memang sungguh sudah 这 bangkit. 是我们生命的一个改变了， Nah, ini adalah sebuah perubahan, 这就是复活的果子了。 adalah buah dari kebangkitan. 我们今天要活出这个复活的果子，向世界证明我们所相信的耶稣是复活了。 Dan kita harus hidup menggambarkan buah buah kebangkitan ini dan menunjukkan kepada orang dunia bahwa Yesus memang sudah bangkit. 第二点就是在服侍生活中过得胜的生活。 Nah, poin yang kedua adalah hidup berkemenangan dalam pelayanan. 基督徒不是因为相信主就够了。 Jadi orang Kristen bukan kemudian cukup percaya sama Kristus. 复活的生命也激励我们成为一个服侍主的人。 Tapi buah kebangkitan itu juga membuat kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. 所以可以简单的来说，我们的生命是一种服侍的生命。 Jadi dengan kata lain, hidup kita itu adalah hidup untuk melayani Tuhan. 我们刚才记得在哥林多前书第15章58节说，因为主复活了，所以我们在主里的服侍不是徒然的。 Tadi disebutkan juga bahwa kita di dalam pekerjaan Tuhan itu harus giat. 因为我们因为耶稣基督已经复活了，所以我们今天的服侍，我们的pelayanan不是徒然的。 Jadi karena Tuhan sudah
sudah bangkit bagi kita, maka hidup kita jerih payah kita tidak sia-sia lagi, pelayanan kita tidak sia-sia. 今天我们不能否认的一样事实， Jadi ada satu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Ya, 虽然可能我们信了主很多年， Meskipun kita sudah percaya kepada Kristus bertahun-tahun, 我们也在教会里面已经服侍主， dan kita juga sudah melayani Tuhan, 我们也参与了很多服侍主的行列， dan kita juga 参与了很多服侍主的团队，服侍主的 kita sudah 弟 ikut 兄姐妹。 kepada banyak persekutuan-persekutuan, Ya. grup-grup. 呀，但是呢，我们也不能否认，我们也常常会感到有灰心失望的时候。 Tapi kita juga kadang kita mengalami tawar hati. 因为我们在肉身里面，我们还是很软弱的。 Karena di dalam daging kita masih adalah orang-orang yang sangat lemah. 但是如果主复活的大能一直不断的激励我们呢， Tapi apabila kuasa Tuhan terus-terusan memberikan kekuatan bagi kita, 无论我们有多失望，我们还是能够继续的服侍主。 jadi meskipun kita begitu kecewa, kita masih bisa terus melayani Tuhan. 有一些弟兄姐妹常常这样的发出这样的一个问题， Jadi ada beberapa saudara yang seringkali bertanya hal seperti ini. 他说：“我服侍主，我爱主，我服侍主。” Saya melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan. 为什么会面对还是这么多的问题？ Tapi kenapa hidup saya masih mengalami begitu banyak 不但 masalah? 在家里有问题， Di rumah saya mengalami masalah. 但是呢，在服侍主的时候，我也常常会面对一些的问题。 Jadi bukan hanya di rumah, tapi dalam pelayanan di gereja pun saya juga mengalami masalah. 什么力量能够激励我们继续的来服侍主呢？ Kekuatan apa yang bisa terus membuat saya terus melayani Kristus? 耶稣复活了， Kekuatan dari kebangkitan Tuhan. 耶稣基督已经得胜了。 Bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan 不 kematian. 管我们在服侍主的过程里面面对如何的挫折，我们还是要过一个得胜服侍主得胜的生活。 Jadi segala kesulitan, segala ujian yang kita hadapi dalam pelayanan kita tetap bisa terus melayani karena Tuhan sudah bangkit. 我们也可以面对我们的明天呢。 Dan kita juga punya kekuatan untuk dapat menghadapi hari esok dari diri kita, dalam hidup kita. 这一对夫妇叫做 Bill and Gloria， Jadi ada satu pasangan 叫做 Bill and Gloria namanya Bill dan Gloria. 那么这个 Gloria 呢，她在怀第三胎这个孩子的时候 Jadi Gloria ini sedang hamil anak yang ketiga. 那个时候这个 Bill 呢在病重的状况， Dan Bill suaminya lagi dalam kondisi di mana dia sedang sakit. 他感到他不但在困难，他有不但面对经济的困难 Jadi mereka menghadapi masalah ekonomi 还有疾病缠绕的困难， dan mereka juga menghadapi masalah penyakit dari suaminya 又怀 ini. 了第三胎的孩子， Dan istrinya juga lagi hamil anak yang ketiga. 不知道如何去面对这些困难。 Dan mereka nggak tahu gimana caranya mereka harus menghadapi kesulitan ini. 但是耶稣基督复活了， Tapi Yesus telah bangkit. 有一天就激励了叫 Gloria 写了一个非常美的一首歌。 Dan satu hari Gloria menuliskan satu lagu yang begitu indah. 就是 Because He Lived， 就是耶稣，因为他活着 Dan dituliskan bahwa karena Yesus hidup. 因为他活着，我今天我能够面对明天了。 Dikatakan bahwa karena Yesus hidup saya bisa menghadapi hari esok. 这就是 Gloria 写的一首歌， Nah, ini adalah lagu yang dituliskan oleh Gloria. 也就是我们今天常常在宣教诗歌里面所唱的一首歌。 Ini juga adalah lagu yang sering kali kita nyanyikan di dalam ibadah. So because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Jadi dituliskan karena dia hidup maka saya bisa menghadapi hari esok. Karena dia hidup maka segala ketakutan saya hilang. Dan karena saya tahu bahwa Yesus itu yang memegang kuasa atas masa depan. Dan hidup itu adalah hidup yang pantas dan layak untuk saya jalani. Karena Yesus hidup. 这就是耶稣复活，这就是我们信徒要接触复活的果子来。 Nah, ini adalah buah dari kebangkitan yang kita harus hidupi sebagai orang Kristen. 每一次当我们唱这首诗歌的时候， Jadi setiap kali kita menyanyikan lagu ini, 我们想到一个人
处在一个很困难的处境之下， Kita bisa mengingat, kita bisa membayangkan bahwa ada orang yang hidup di tengah kesulitan yang begitu luar 但 biasa. 是他知道耶稣已经为他复活了， Tapi dia tahu bahwa Yesus telah hidup, telah 所以 bangkit 他可 bagi 以 dia. 面对明天， Dan karena itu dia dapat menghadapi hari esok. 他所有的惧怕都会消失， Dan semua ketakutannya hilang 因为他知道耶稣复活了， karena dia tahu bahwa Yesus telah bangkit. 所以他能够面对所有他眼前的困难， Dan dia dapat menghadapi segala kesulitan yang dia hadapi. 不管生活有多困苦， Dan seberapa susahnya, seberapa sulitnya kehidupan dia, 他值得活下去， dia akan dapat terus hidup. 因为耶稣复活了。 Karena Yesus telah hidup dan telah bangkit. 弟兄姐妹，我们今天在庆祝复活节，不是1年1次才庆祝的， Jadi kita merayakan Paskah itu bukan setahun sekali. 是每一天在我们的生活里面，我们要活出这个耶稣复活的果子来。 Tapi setiap hari dalam kehidupan kita, kita harus hidup menggambarkan kebangkitan, buah kebangkitan Yesus. 神所许可的一切患难，在不断的考验我们的信心、我们的爱心、我们的盼望。 Yesus akan memberikan pencobaan dalam hidup kita untuk menguji kita, iman kita, kasih kita, dan juga harapan kita. 叫我们能够向世界证明耶稣复活了。 Dan tujuannya supaya kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memang sudah bangkit. 我不知道在新教诗歌里面这是第几首的诗歌，不知道我们的请诗还记得吗 ？Because He lives, I can face tomorrow。我们唱这一首诗歌好不好？我们一起来感恩，因为知道耶稣已经复活了。 Mari kita dengarkan lagu ini. 也激励我们能够接触复活的果子。 Kita ingat bahwa kita bisa hidup 短短 menunjukkan 的这一首歌。Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. 我们没有中文的诗歌，但是再唱一遍吗？让人家 Skyline。Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. 我们一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 天父上帝，感谢你的恩典。 Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. 虽然这一生经历很多的悲痛忧患， Meskipun hidup ini kita akan merasakan begitu banyak kesulitan dan juga kesedihan, 在我面前困难种种， dan di jalan kita ke depan ada banyak kesulitan, 当疾病缠绕我们的时候，我们会灰心失望， dan kadang penyakit dan juga kematian ada dalam hidup ini. 我们会感到灰心失望。 Kita merasa frustasi, kita merasa 当我们面对工作、生活上的困难的时候， pada saat kita mengalami kondisi sulit dalam pekerjaan kita, 当我们的生意很不顺利的时候， pada saat bisnis kita tidak lancar, 当四周围的人跟我们关系不好的时候， pada saat kita mengalami relasi yang tidak baik dengan orang-orang di sekitar kita, 我们常常失去了信心， kita seringkali kehilangan iman kepada Tuhan, 我们也失去了爱心。 dan juga kehilangan kasih. 当我们的亲人离开我们的时候， Pada saat orang-orang yang kita kasihi meninggalkan 我 kita, 们也怀疑我们对永生的盼望。 kita juga kemudian meragukan pengharapan atas kehidupan kekal. 但是主耶稣基督，你已经为我们复活了，
Tapi Tuhan, kami tahu bahwa Yesus telah bangkit. 我们相信你的复活成为激励我们生命中的力量， Dan kami percaya bahwa kebangkitan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. 让我们能够面对我们的明天。 Supaya kami dapat bisa menghadapi hari esok. 我们求神给我们这样的信心， Kami mohon supaya Tuhan yang memberikan iman bagi kami. 就是经得起考验的信心。 Itu iman yang dapat tahan kepada semua ujian. 我们也求神给我们一个经得起考验的爱心， Dan Tuhan juga yang memberikan pada kami kasih yang dapat tahan kepada ujian. 也求神赐给我们经得起考验的盼望， Dan juga harapan yang tahan akan ujian. 也让神让我们能够过一个得胜服侍主你的生活， Sehingga kami dapat hidup menggambarkan buah kebangkitan. 让世界能够看见我们复活的果子。 Di mana orang dunia dapat melihat dan melihat ini sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit. 我们感谢天父你的恩典， Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. 恳求这样的施恩保护我们， Biarlah Tuhan yang menjaga kami, 激励我们每一个弟兄姐妹， Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap dari kami. 活出复活的果子来。 Ya kami dapat bisa hidup sesuai dengan buah kebangkitan Tuhan. 奉耶稣基督的名，我们这样的祈祷， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Cảm谢神，他的话语实在是太宝贵。 Puji Tuhan, firman Tuhan sungguh sangat berharga. 因他活着，我们可以面对生命当中的起起落落。 Karena dia hidup, maka kita bisa menghidupi kehidupan kita selanjutnya. 接下来是我们一同来为着神的家奉献的时间了。 Saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. 大家可以扫码，也可以直接转账，或者是放在信封投入后面的奉献箱。 Persembahan bisa dengan scan barcode, atau kita bisa dengan transfer, ataupun dengan memasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. 让我们一同来唱一首歌词很美的歌哈，十架道路，预备我们的心，奉献。 Kita pujikan KPPK 171, Jalan Salib Perlu Berkorban, sambil kita menjalankan persembahan. Mari bangkit berdiri. 这是十架的路，你远方走着的，你常否被十架为你主，你将奉献一切给主的人，你对主是否全真？我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 神啊，我们感谢你，赞美你， Bapa, kami bersyukur dan memuji Engkau. 谢谢你给我们有机会来为着神的家奉献。 Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan. 当我们把这些摆在你面前的时候，也愿我们把我们全人都奉献给你。 Pada waktu kami memberikan persembahan kami juga mau mempersembahkan hidup kami. 求你不断的来吸引我们，让我们有渴慕的心，把我们的一切都献给你。
Biarlah dengan terus-menerus Tuhan Engkau menguatkan kami sehingga kami boleh mempersembahkan 愿我们能 kepadamu. 够把我们所有的献给你的时候，我们可以为着神的家尽心竭力。 Pada waktu kami memberikan semuanya kepada Tuhan, kami boleh melakukan hal yang baik karena Engkau. 也求你来悦纳，求你来赐福， Kiranya Engkau terima dan Engkau berkati. 给我们的教会有从你而来的智慧，好好的使用这些。 Dan biarlah Engkau memberikan kepada gereja kami untuk boleh mengelola keuangan ini, 好成为更多人的祝福。 untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 我们感谢奉主耶稣基督的圣 Kami 名， bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, baik semua ya. Saya senang melihat Bapak Ibu sekalian wajahnya segar-segar pagi hari ini. Minggu lalu kita merayakan Paskah, saya yakin semangat kebangkitan Kristus juga menyemangati ya hidup iman kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus harusnya mendorong kita juga untuk berbuah bagi Kristus. Amin. Ya, mari kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Hari ini kita bersyukur Pendeta Freddy Lai telah menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat buat kita sekalian. Mewakili segenap jemaat dan majelis, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Lai Musa yang terus bersemangat melayani Tuhan. Kiranya Lai Musa diberikan terus kekuatan, berkat dan penyertaan Tuhan. Ya, terima kasih buat Fania juga rekan-rekan yang telah melayani Tuhan. Pada hari ini ya akhirnya Tuhan terus memberikan pada kita kekuatan untuk melayani Tuhan dengan setia dari waktu ke waktu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita menyaksikan video warta hari ini, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Kebayoran Baru? Bila ada, dengan segala hormat saya undang untuk dapat angkat tangan supaya kita dapat berkenalan. Apakah ada? Di sebelah kanan saya barangkali, apakah ada yang baru pertama kali? Tidak ada. Di sebelah kiri saya? Tidak ada? Baik. Kalau begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bersama menyaksikan video warta berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Bambang dengan tema godaan dan pencobaan. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Sakramen Baptis Anak akan diadakan pada tanggal 28 Mei 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikut sertakan anaknya dalam sakramen ini, dapat mendaftarkan diri kepada Tata Usaha Gereja melalui nomor WhatsApp gereja atau ke link yang tertera. Pendaftaran paling lambat 14 Mei 2023. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Felipus Kase, Papa dari Saudara Ricky Elihu Kase, karyawan GKI Kebayoran Baru pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dalam usia 63 tahun. Almarhum Gerard Jeskiel Dava, anak dari Bapak Jeffrey Jeskiel Dava, Ibu Avi Seliani Burain, dan kakak dari Gerard Jeskiel Dava. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dalam usia 6 bulan. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengembangkan segala talenta yang telah Tuhan berikan. Dan kemudian kita memakai talenta itu untuk melayani Tuhan semampu kita, dan biarlah talenta itu juga bisa kita pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jalan-jalan lah ya, healing-healing, capek, urus rumah tangga, ya kan? Jalan, boleh lah. Iya, Ma. Ya, kalau I sih ya, dandan, foto-foto, selfie, posting. Kita belajar Alkitab supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Tiada hari tanpa shopping dan gosip-gosip deh, paling seru ya. Kalau saya jalan-jalan, gosip-gosip, Iya ya. ngomongin orang paling enak. Wah, mantap dah itu. Menurut saya, yaitu melayani keluarga dengan baik. Karena melalui pelayanan kita di dalam keluarga, kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan setelah itu, kita juga mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari duit sebanyak-banyaknya, terus
Selfie ya, Mi? Betul. Kalau lu, Mi? Kalau saya hidupnya cuma satu kali. Senang aja cari tempat nongkrong. Iya, betul. Sampai selfie ya. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Halo, saya Irene Natalia. Saya mengajar di Sekolah Kristen IPK sebagai guru bahasa Mandarin dari kelas nursery sampai SD kelas 1 di IPK BSD sejak tahun 2018. Salah satu hal yang membuat saya paling bersemangat waktu saya bekerja di IPK adalah ketika saya melihat antusiasme para murid waktu mereka bermain dan juga belajar bersama-sama. Menurut saya, itu adalah sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh semua orang yang bekerja. So, teman-teman, yuk gabung dalam bagian keluarga besar Sekolah Kristen IPK. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian warta hari ini. Jangan lupa logo terakhir tadi mengingatkan kita, tahun ini gereja kita berulang tahun ke-25. Saudara, sebetulnya kalau tanggal tepatnya itu adalah bulan April, ya, tanggal 26 April. Namun kita akan merayakan nanti di tanggal 21 Mei. Oleh sebab itu, ya, mari kita persiapkan hati kita, doakan terus supaya gereja kita terus bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Engkaulah Perisaiku, dan setelah ini kita naikkan doa syafaat. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpasi, firman-Mu di dalamku, senangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang di sini. Mari kita berdoa. Haleluya, kami mengucap syukur, memuji Tuhan, karena Tuhan selalu menopang hidup kami seperti lagu yang kami nyanyikan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat topangan Tuhan sampai kami boleh ada sebagaimana ada hari ini, semua karena berkat anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini, pagi hari ini kami berdoa bersama untuk dua keluarga yang sedang mengalami duka cita di dalam minggu kemarin, yaitu Saudara Ricky, staf dari gereja kami, di mana ayahnya telah Tuhan panggil pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan berkati Ricky dan keluarga, supaya Tuhan berikan penghiburan kekuatan yang dari Tuhan, dan Ricky juga boleh kembali lagi ke Jakarta dan meneruskan kehidupan dengan berkat Tuhan. Kami juga teringat berdoa untuk Pak Jeffrey dan Bu Afi
di mana anaknya yang masih kecil, baru 6 bulan, Tuhan telah panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami mohonkan Tuhan berikan penghiburan, supaya suami istri ini bersama juga satu anak, yaitu saudara kembar dari Gerald, dapat meneruskan perjalanan hidup dengan iman yang terus teguh bertumbuh dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan telah memberkati perjalanan 25 tahun perjalanan GKY Kebenaran Baru, gereja milik Tuhan ini. Tuhan berikan terus berkat Tuhan, berikan gerejamu kesatuan hati, pertumbuhan, dan sukacita di dalam berjalan mengikut Tuhan dan di dalam memberitakan Injil Tuhan, di dalam melayani bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi Lebaran. Kami minggu ini di akhir minggu akan ada hari raya Lebaran. Banyak orang-orang berlibur dan melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri. Tuhan berkati supaya semua ada dalam perlindungan Tuhan, dan di tengah COVID yang masih berlangsung, kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kami semua, baik jemaatmu maupun masyarakat Indonesia, supaya tidak terjadi lonjakan COVID yang mengganggu, yang mengkhawatirkan. Kami serahkan pemerintah Indonesia terus ke dalam tangan kasih Tuhan, berikan berkat Tuhan supaya baik pemerintah maupun juga legislatif, DPR dan juga MPR, Tuhan pakai ya Tuhan menjadi alat Tuhan di tengah Indonesia untuk boleh menegakkan satu pemerintahan yang menjadi alat Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, menegakkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu di tengah dunia ini. Jangan takut, jangan gentar, bahkan berbuahlah bagi Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah Putra, yaitu Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan yang menang. Dan Allah Roh Kudus sumber penghiburan dan kekuatan, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, mengambil waktu teduh, Tuhan memberkati.
Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengembangkan segala talenta yang telah Tuhan berikan. Dan kemudian kita memakai talenta itu untuk melayani Tuhan semampu kita, dan biarlah talenta itu juga bisa kita pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jalan-jalan lah ya, healing-healing, capek, urus rumah tangga, ya kan? Jalan, boleh lah. Yuk, Ma. Ya, kalau I sih ya, dandan, foto-foto, selfie, posting. Kita belajar Alkitab supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Tiada hari tanpa shopping dan gosip-gosip deh, paling seru ya. Kalau saya jalan-jalan, gosip-gosip, ngomongin orang paling enak. Wah, mantap dah itu. Menurut saya, yaitu melayani keluarga dengan baik. Karena melalui pelayanan kita di dalam keluarga, kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan setelah itu, kita juga mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari duit sebanyak-banyaknya. Terus selfie-selfie ya, Mi. Betul. Kalau lu, Mi? Kalau saya hidupnya cuma satu kali. Senang-senang aja cari tempat nongkrong. Iya, betul. Sambil selfie-selfie. Hari ini merupakan outing Komisi Kaleb. Nah, dalam rangka juga HUT ke-25 GKI Kebayoran Baru. Lihatlah, mereka sedang berlomba
untuk mendesain gedung gereja dan juga pakaian. Outing Komisi Kaleb tahun ini diikuti oleh 70 peserta, ditambah penggembira-penggembira. Bye-bye. Kami dari Komisi Kaleb mengucapkan Halo, saya Irene Natalia. Saya mengajar di Sekolah Kristen IPK sebagai guru bahasa Mandarin dari kelas nursery sampai SD kelas 1 di IPK BSD sejak tahun 2018. Salah satu hal yang membuat saya paling bersemangat waktu saya bekerja di IPK adalah ketika saya melihat antusiasme para murid waktu mereka bermain dan juga belajar bersama-sama. Menurut saya, itu adalah sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh semua orang yang bekerja. So, teman-teman, yuk gabung dalam bagian keluarga besar Sekolah Kristen IPK. Tuhan Yesus memberkati.